dalam tajuk laju dan pecutan. Okay, di bawah tajuk laju purata. So OPKK untuk hari ini ialah melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit. Okay. Pengiraan hari ini adalah melibatkan laju yang semalam punya. Okay. Tapi dia ubah sikit, tambah sedikit perkataan laju purata. Okay, apa maksud laju purata? Nanti kita akan belajar. Okay, kemudian hari ini, benda yang kedua yang kamu kena tahu ialah tukar unit. Kamu dah belajar dah masa sekolah rendah sebenarnya tukar unit ni. So hari ni kita nak mantapkan lagi penukaran unit kita. Okay, dalam tajuk laju dan pecutan ni. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, okay, saya masih lagi mengekalkan segitiga yang semalam ni. Nampak betapa pentingnya formula yang semalam ni. Hari ni ada lagi. So apa yang dimaksudkan dengan formula ini ialah laju adalah sama dengan jarak per masa. Okay, sebab hari ni kita nak belajar laju purata. Okay, jadi L kat sini dia akan tukar pada laju purata. So jarak adalah jumlah jarak. Okay, dan M semalam M ni adalah masa kan. Jadi yang ni adalah jumlah masa. Okay, boleh setakat tu? Laju purata sebenarnya ialah laju keseluruhan bagi suatu aktiviti tu. Okay, contoh kalau kita nak kira laju kereta. So jadi kita akan ambil kira jumlah perjalanan bagi kereta tersebut dan juga jumlah masa yang diambil untuk sampai ke suatu tempat itu. Okay, maksudnya hari ni kita nak kira laju keseluruhan. Okay, okay, kemudian dekat yang bawah ni, saya tulis ukuran asas. Yang warna putih ni kan bawah ni. Ukuran asas ni kamu dah belajar dah masa sekolah rendah. Yang mana kamu tahu, kalau 1 kilometer adalah bersamaan dengan 1000 meter. Okay, kemudian 1 meter pula adalah bersamaan dengan 100 sentimeter. Dan kamu belajar kalau kita nak tukar unit kan, ada kita kena darab, ada yang kita kena bahagi. Okay, sama dengan juga unit masa ni. Okay, 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit dan 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Nah, yang ni memang pengetahuan kamu, memang kamu dah tahu dah. Cuma hari ni, cuba perhatikan sedikit gambar yang dekat atas yang saya lukis ni, yang orang tu dia tangan dia warna biru. Dekat atas penjuru belah kanan. Okay, ini sebenarnya adalah tips untuk kamu ingatlah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan gambar ni ialah, okay, kamu tengok orang yang biru tu, asalnya tangan dia lurus, kan? Tangan dia lurus tu maksudnya dia adalah kecil. Tapi dia bercita-cita nak jadi besar tau. So, bila dia nak jadi besar, dia akan depakan tangan dia. Cuba kamu buat kamu tangan lurus. Okay, kamu nak jadi besar, so kamu akan lebarkan tangan kamu. So, bila kamu lebarkan tangan kamu, so nampak tak? Kepala kamu akan jadi ibarat macam titik dan badan kamu macam titik yang lain. So, jadi dia nampak yang warna kuning yang saya tulis tu, dia macam simbol bahagi. Okay, jadi kat sini, kalau daripada unit yang kecil, kita nak tukar kepada unit yang lebih besar, kita kena bahagi. Contoh, katakanlah kita nak tukar minit kepada jam. Okay, minit dengan jam, minit adalah lebih kecil kan? Okay, so jadi asalnya dia kecil, dia nak tukar pada unit yang besar iaitu jam, dia kena depakan tangan. So kamu tengok depakan tangan ialah bahagi. Oh, jadi kamu tahulah cara nak tukar dia ialah bahagi dengan 60. Sama juga dengan yang tangan merah ni. Cuma dia terbalik. Tangan yang merah ni, orang ni dia asalnya besar. So nampak dia gemukkan tangan dia. Kemudian dia nak bercita-cita nak jadi kecil. So apa yang dia buat? Dia akan silangkan tangan dia. Okay, tangan kanan letak atas bahu kiri. Tangan kiri letak atas bahu kanan. So bila kamu tengok tangan kamu cuba buat tak ada orang nampak pun tahu. So kamu buat. Tangan kamu tu dia bersilang
bersilang tu sama macam darab. Okay, simbol darab. Okay, jadi daripada sini kamu ingatlah, kalau daripada unit besar, kamu nak tukar pada unit yang lebih kecil, kamu kena darab. Okay, tak kisah sama ada dia dalam jarak ke, masa, ataupun yang kamu belajar apa lagi, berat ke, kan? Dari segi ukuran tahun, nak tukar pada bulan. So kamu tengok macam tu, konsep dia sama je semua. Kalau daripada unit yang besar, kita nak tukar pada unit yang lebih kecil, kita kena darab. Boleh contohnya kalau kilometer, kamu nak tukar pada unit meter, kamu tahu kamu kena darab. Sebab besar nak jadi kecil. Nak darab berapa? So darab 1000. Okay, yang ni saya rasa kamu dah biasa dah masa sekolah rendah. Kan? Okay, next. Kita pergi pada contoh. Kita nak tengok, kita nak apply balik benda yang kita belajar tadi tu dalam soalan. Okay, tengok masih sama. Segitiga yang kita akan guna ialah segitiga, laju ialah jarak per masa. Okay, jom kita baca soalan. Okay, Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah dekat restoran pizza. Nah, dia rehat dulu, dia makan dulu kenyang-kenyang kan. Kemudian baru dia sambung perjalanan ke bandar A. Dia sampai bandar A pada pukul 12 suku tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Nah, dia nak dalam unit kilometer per jam. Okay, so jadi dia nak kira laju purata. So, kita ambil balik formula yang kita nak yang L. So macam semalam, kalau kita nak L, kita kena jarak bahagi dengan masa. Okay, sekarang kita cek, adakah jarak dia kita tahu? Jarak kat sini sebab ini kita nak kira laju purata. Jadi jarak kat sini ialah jumlah jarak perjalanan dia daripada rumah ke bandar A. Okay, jadi jarak dia rumah ke restoran pizza 10 km. 10 km. Yes, kemudian daripada restoran pizza nak ke bandar A 25 km. 25 km. Jadi kita kena tambah semuanya dapat 35 km. Okey, sekarang kita dah dapat jumlah jarak. Okey, sekarang ni kita cek pula masa. Okay, adakah masa kita tahu? Ada. Okey, masa. Dia hanya bagi maklumat. Bagi Pukul 12 maklumat. suku sampai start pukul 9 kan? Jadi 9 pagi. kita kena cari tempoh masa. Macam mana nak cari tempoh masa? Tolak. Yes, tolak. Apa tolak apa? 12, 15, tolak 15, tolak 9. 9 pagi. 9. Okey, berapa tempoh masa kita dapat? 3 jam 15 minit. Yes, 3 jam 15 minit. So kamu jangan tinggal jawapan macam ni tau. Kamu tulis 3 jam 15 minit. 3 jam 15 minit. Okay, sekarang kita dah ada jarak, kita dah ada masa. So barulah kita boleh kira L kita. Laju purata bersamaan dengan jumlah jarak. Jumlah jarak kita dah kira dah tadi. 35 km. Per jumlah masa 3 jam 15 minit. 15 minit. Yes. Tapi soalan nak dalam unit apa? Kilometer per jam. 3 km Okay, per jam. 15 minit ni kita kena tukar dulu kepada Jam. 15 minit nak tukar pada Jam. jam. Jadi kamu tukar 15 minit ni nak tukar pada jam. Macam mana? Kecil nak tukar pada besar. Apa kita buat? Bahagi 60. Bahagi 60. Jadi 3 jam tadi, kekal 3 jam. Kamu kena tambahkan 15 minit tadi tu. Kamu kena tukar dulu pada jam, iaitu bahagi dengan 60. So kat sini kamu akan dapat jam. Boleh tak? Boleh. Okay, so kamu tambah 3 tambah 15 bahagi dengan 60.
Kamu bahagi dulu. 15 bahagi 60 dapat berapa? Bagi 60. 0.25. Okay, 0.25. Kamu tambah dengan 3? Tambah 3. 3 yang kat depan. 3.25 jam. Okay, 25 jam. Ya. Okay, sekarang kamu dah tukar pada unit jam. Okay, baru kamu boleh bahagi. Okay, sekarang bagi 35 bahagi dengan 3.25. 3.25. 10.77 kilometer per jam. Yes, kilometer per jam. Per jam. Okay, so dapatlah jawapan kita. Boleh? Boleh? Laju purata ni kita masih lagi guna formula semalam. Cuma laju purata ni maksudnya bukannya jarak dengan masa tu dia termasuk sekali walaupun dia rehat, walaupun dia tak bergerak. Nampak tak macam Amir ni, dia berhenti dulu dekat restoran pizza tu kan. Dia makan, dia minum semua tu. Okey, masa jalan kan? Betul tak? Masa berjalan. Okey, masa tu dikira sebagai perjalanan dia. Tengok pada soalan yang kedua. Okey, sebuah bas dia bertolak dari Bandar Puchong pada pukul 8.25. 8.25 ni maksudnya pagi Tiba di Perai pada jam 13.45. 13.45 pukul 1.45 tengah hari. Okey, jika jumlah jarak yang dilalui dia adalah 354 km, hitung laju purata bas itu. Okey, soalan nak laju purata dalam unit masih lagi kilometer per jam. So macam tadi kita check, kita nak L, kita check adakah J kita tahu? J kita tahu tak? Tahu? Tahu kan jumlah jarak kita ni dia dah bagi 354 km. 354. Okey, jadi kat sini J dah settle. Okey, M masa perlu cari dulu tak? Kena cari. Kena cari. So kamu kira dulu masa. Macam mana nak cari masa? 1.45 tolak 8.25. Okey, tolak dengan 0.825 tadi. 0.825. Okey, so akan dapat 5 jam 20 minit. 5 jam 20 minit. Okey, macam tadi dia nak dalam unit jam. Soalan nak dalam unit jam Jadi kamu kena tukar dulu minit ni kepada jam. Cara tukar dia ialah bahagi dulu dengan 60. 20 sahaja bagi dengan 60. So kamu akan dapat jumlah masa ialah 5 jam 0.33. Jadi 33 jam lah kat situ kan? 0.33. Jadi kamu tambahkan kedua-dua tu. So kamu akan dapat 5.33 jam. Okay, so sekarang kita dah dapat kita punya masa dan juga jarak soalan dah bagi. Okay, sekarang barulah kita kira dia punya laju purata. Okay, jumlah masa 354 kilometer bahagi dengan 5.33 jam. Okay, so lepas bahagi kamu akan dapat 66.42 km per jam. Yes, per jam. Okay, so terus dapat jawapan. So had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Okey, nyatakan had kelajuan ini dalam unit yang A, meter per saat. Jadi yang ni 90 km per jam ni dia nak tukar pada meter dan saat. So kamu just tulis sahaja 90 kilometer. Okey, kamu tulis atas bawah tau. Per jam. Boleh? Kalau kamu nak senang, kamu tulis je kat sini 1 jam. Sebab kita tahu 90 per 1 ialah 90 juga. Jadi 90 per 1 atas kilometer, bawah jam. Boleh? Soalan nak suruh kamu tukar pada yang atas ni ialah meter per bawah saat. Nak tukar pada saat. Okay, bermaksud kilometer nak tukar pada meter lah. Atas tukar atas,
bawah tukar Bawah. bawah. Macam ni. So bila kamu nak kira, tadi kamu belajar kan, kilometer besar, unit yang besar, kita nak tukar pada yang kecil. Apa yang kita buat? Kena darab. So jadi yang atas ni 90, kamu tahu kamu kena darab dengan 1000. Okey. Kemudian yang bawah pula, jam nak tukar pada saat. Okay, 1 jam nak tukar jam kepada saat, besar kepada kecil. Bahagi. Kena tukar dulu pada darab tukar Darab. besar kepada kecil, darab 60. Darab 60 baru tukar pada minit. Betul tak? Jam baru tukar pada minit. Soalan nak saat. So jadi kita kena darab lagi sekali 60. So yang atas barulah dia jadi meter, bawah baru jadi saat. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 90,000 meter per dengan 1 darab 60 darab 60. So kamu akan dapat 3600 unit Saat. saat. Okay, kemudian kamu bahagi. 90,000. 90,000 bahagi dengan 3600. 25 meter per saat. Yes, 25 meter sebab dia duduk atas per saat. Okay, so settle. Okay, ini untuk soalan A. Boleh ke? Boleh. Okay, soalan B masih lagi sama 90 km per jam. Cuma dia nak tukar pada kilometer per minit pula. Okay, jadi apa yang kamu kena buat ialah sama macam tadi. Tulis dulu 90 km. Okay, bawah dia sebab dia kata jam yang asal ya. Yang mula-mula ni kita tulis yang asal dulu. Jam. Okay, kemudian baru kita check. Soalan nak suruh kita tukar kepada kilometer per minit. So kat sini kalau kamu perhatikan betul-betul, kilometer tetap kilometer. Jadi kamu tak payah buat apa-apa lah. Right. Memang kilometer dah jadi kilometer dah. Okay, cuma kamu kena buat jam ni kamu kena tukar kepada minit. So cara dia ialah Darab 60. yang atas kena buat apa? 1 jam. Tak payah buat apa-apa. Sebab kan memang dah kilometer. Maksudnya dia tak mau tukar yang atas. Boleh? Yang kamu kena buat hanya bahagian bawah sahaja. 1 Okay. jam. Jam nak tukar pada minit. Besar nak tukar pada kecil. Apa kita buat? Darab. Darab. Jadi 1, nombor yang kat atas ni 1 kena darab dengan 60. 60. So terus dapat minit. Okay, so 90 kilometer bahagi dengan 60 minit. So kamu akan dapat apa? 1.5 kilometer per minit. Okay, 1.5 kilometer per minit. Okay, nampak? Settle kerja kita sebab memang kita dah tukar pada minit. Unit tukar 120 meter per saat kepada kilometer per minit. Okay, macam tadi 120 meter kita perkan dengan 1 saat. Okay, sebab soalan nak kita tukar, jadi kita tulis supaya kita tak perlu tengok soalan banyak kali. Atas dia nak tukar pada kilometer, bawah dia nak tukar pada minit. Kilometer, kena buat sesuatu sebab unit tak sama. Sama juga dengan yang bawah, Saat kena buat sesuatu juga. 120 bahagi okay, good. Bahagi 1000. 1 meter. 1000. Maaf cikgu. Yang ke meter? Kilometer. Maaf. Kilometer. Okay, tulis unit baru kita. Okay, per. Okay, yang bawah pula. Saat nak tukar pada Minit. minit. Apa kita buat? Bahagi. Kecil nak tukar pada besar. So Bahagi bahagi 60. Unit baru Minit. kita Minit. minit.
Okay. Tekan calculator. 120 0.12 kilometer 0.12 kilometer per sifar perpuluhan sifar Sifar 17 minit. minit. Kan? Okey. Ha. Tekan calculator, dapat keseluruhan 7.06. Okay, unit kita ialah, okay, ambil yang atas dulu. Kilometer per per minit. minit. Okay, so settle. Okay, that's why yang tadi, yang awal-awal tadi tu, yang gambar yang tangan tu, kamu kena faham konsep tu. So next time, kalau ada lagi apa-apa pertukaran unit, bendanya sama je. Kalau kecil nak kepada besar, kena bahagi. Okay, kalau besar nak kepada kecil, kena darab. Boleh? Soalan ni, settle. Kamila telah memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km. Okay, mula lari 10 km. Kemudian renang 1,500 meter. Okay, last dia berbasikal 40 km. Dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan. Okay, keseluruhan Jadi 1 jam 56 minit ini adalah jumlah masa. Jadi kita tahu kat sini, oh M dah dapat. M tak payah kira apa-apa. Soalan nak hitung laju purata dalam unit kilometer per jam. Okey, soalan nak yang ni, L. So kita kena kira jarak dulu. Jarak ni adalah jumlah jarak. So jumlah jarak kita kena kira dululah. Jumlah jarak. Okey, berapa jarak kita? Kita ada yang pertama yang ni 10 kilometer. Kemudian 1,500 meter. 1,500 meter. Kemudian 40 kilometer. Okey, berapa? Okay, sebelum nak tambah tu, kamu check dulu. Adakah unit dia sama semua? Ada yang tak sama. Okay, ada yang tak sama, jadi kita tak boleh tambah lagi. Dia sama macam konsep algebra. Okay, huruf tak sama, maksudnya dia sebutan tak sama. Sebutan tak sama tak boleh tambah. Jadi kena bagi sama dulu. So sekarang ni, kita kena tukar dulu meter ni kepada kilometer. Okay, meter kepada kilometer apa kita buat? Apa nak kena buat? Meter nak tukar pada kilometer. Bahagi 1,000. 1, 2, 3. Betul tak? Betul. Okay. So kamu bahagilah. Dah dapat bahagi tu, kamu tambah balik semua. 10 kilometer tambah dengan 1.5 kilometer tambah dengan 40 kilometer. So jawapan kamu akan dapat 1.5 kilometer. 5 kilometer. Okay, dah dapat jumlah jarak. Okay, sekarang ni jumlah masa kita dah tahu dah. Okay, so jadi kita boleh terus kira laju purata kita. So jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, jumlah masa kita ialah 1 jam. Okay, tapi 56 minit tau. So 56 minit ni, ingat kena tukar 56 minit. Kamu tukar dulu kepada jam. So cara dia ialah, nak bahagi ke nak darab? Bahagi. So kamu bahagi dulu dengan 60. So akan dapat 0.93. 0.93 jam. Okay, yang ni kamu tambah pada yang ni. 1 jam. 1.93 jam. Yes. 1.93 jam. Okay, so kamu tekan calculator. 51.5 bahagi dengan 1.93. So kamu akan dapat 26.68 kilometer per jam. Yes. Okay. So settle. Yang ni adalah latihan kamu untuk hari ni. Okay, good. So kalau tak ada soalan, so kita tamatkan kelas kita dekat sini. So jumpa kamu selepas ujian minggu. Okay, terima kasih semua.